Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak tiga sidik, alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bertemu semula pada minggu yang kedua untuk meneruskan lagi sesi pembelajaran kita mata pelajaran sirah, dan Muallim harap mata pelajaran sirah ni boleh menjadi salah satu mata pelajaran yang antum minat, insya-Allah. Baik, kita tengok semula pembelajaran kita pada minggu lepas pada topik yang pertama, unit 1 berkaitan peristiwa di Gua Hira. Ya, peristiwa apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ya, didatangi oleh malaikat Jibril, disuruh membaca Iqra. Rasulullah dalam keadaan takut balik ke rumah dan sebagainya. Dan pada minggu lepas juga kita ada buat satu teka bola pingpong kan. Alhamdulillah, antum semua pun dah tahu, Muallim ucap tahniah pada Ziyad Zarif yang berjaya meneka dengan tepat sebanyak 54 biji, dan pada sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang lain, insya-Allah nanti ada lagi pada kelas akan datang, insya-Allah kita boleh buat lagi, insya-Allah. Baik. Jadi untuk hari ini, pada kelas hari ini kita akan sambung pada muka surat 5, boleh buka pada muka surat 5, boleh pegang pensil atau highlight untuk menanda perkara-perkara yang penting. Baik, pada muka surat 5 kita akan masuk pada unit 2 yang bertajuk bertemu Warqah bin Naufal. Warqah ataupun Warakah. Warqah bin Naufal ni siapa, kita akan tengok. Okey, kita cuba tengok lebih dekat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 2 bertemu Warqah bin Naufal. Okey. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu sepupunya Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal, dah ada baris dah kat situ. Warqah adalah seorang ahli kitab yang tua dan buta. Beliau mendalami kitab Taurah dan Injil. Beliau juga ada menulis kitab Arab dan menterjemah kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Warqah adalah untuk mendapatkan pandangannya mengenai peristiwa di Gua Hira. Baik. Warqah bin Naufal ni sepupu kepada isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Warqah bin Naufal ni terkenal sebagai seorang yang tahu tentang ilmu-ilmu yang lama. Sebab apa? Dia pernah belajar mendalami ilmu tentang kitab Taurat dan Injil. Seperti yang kita tahu, ada 4 kitab kan, Taurat, Injil, Zabur dan yang terakhir Al-Quran. Jadi Warqah pernah belajar tentang kitab Taurat dan Injil sebab dia orang tua, orang lama yang pernah belajar. Dan dia juga seorang yang buta. Walaupun buta penglihatan dia, tapi hati dia celik. Dia juga ada menterjemah beberapa buah kitab dalam bahasa Arab, dan memang tepatlah orang yang Rasulullah jumpa ni untuk bertanya tentang apa yang terjadi di Gua Hira itu. Jadi antara pesanan, tengok bawah tu, okey. Antara pesanan Warqah bin Naufal kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi rasul yang terakhir. Warqah kata Nabi Muhammad ini akan jadi rasul yang terakhir. Kalau kita terkejut kan? Jadi Nabi Muhammad pun terkejut. Warqah kata Nabi Muhammad ini akan jadi rasul yang terakhir. Yang kedua,
Warakah memberi amaran bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan didustakan, akan disakiti, akan diusir dan diperangi oleh kaumnya. Maksud dia apa? Warakah bin Naufal ni kata Nabi Muhammad nanti akan dibenci oleh ramai orang, sehingga ahli keluarga dia sendiri, kaum kerabat dia, orang Mekah ramai akan benci, bukan setakat benci, sehingga ada cubaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cabaran dugaan seorang nabi dan seorang rasul. Dan yang ketiga, Jibril ialah malaikat yang dahulunya datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Warakah kata malaikat makhluk yang datang bertemu Rasulullah di Gua Hira yang mengajar Rasulullah suruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang sama yang menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang terdahulu, malaikat yang sama. Dan memang tugas malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu. Jadi barulah tahu makhluk apa yang datang jumpa Rasulullah, yang peluk Rasulullah, yang ajar Rasulullah Iqra, rupanya malaikat Jibril alaihi salam. Dan yang keempat, apa lagi pesanan Warakah kepada Rasulullah? Warakah berjanji akan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha penyebaran dakwah jika dipanjangkan usia. Warakah pun nak bersama dengan Rasulullah, walaupun pada waktu itu Rasulullah tak ada siapa lagi pengikut. Tak ada lagi orang yang ikut Rasulullah. Pada waktu itu hanya Sayyidatina Khadijah yang hanya mengetahui peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Warakah boleh berkata sedemikian? Warakah dah banyak belajar tentang kitab Taurat, kitab Injil. Jadi Warakah dah jumpa dah nampak dah tanda-tanda yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan untuk makluman anak-anak soleh dirahmati Allah sekalian, Warakah ni sebenarnya seorang yang buta kan. Bila buta, kita tak nampak. Tapi tahukah semua, sewaktu peristiwa Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah dalam perjalanan menuju ke rumah Warakah bin Naufal, Warakah ni dia seorang buta, dia selalu duduk di luar rumah. Rumah dia padang pasir. Sewaktu dia duduk di luar rumah, di pandangan dia buta tapi dia nampak seumpama bayang-bayang orang datang menuju ke rumah dia. Dan pada waktu itu bila dia nampak bayang-bayang orang yang datang ke rumah dia tu, dia dah dapat rasa dah orang yang datang ni bukan orang yang biasa. Bukan orang yang biasa-biasa. Ini orang yang special, orang yang istimewa yang akan datang bertemu dengan dia. Lalu sampai Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah tadi, betul lah. Bukan manusia biasa, tetapi seorang nabi dan seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu firasat. Firasat orang-orang yang hebat, yang Allah bagi kelebihan kepada orang-orang yang tertentu. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi sebab itu pentingnya kita belajar. Macam Warakah dia belajar kitab Taurat, kitab Injil. Jadi bila datangnya kebenaran, datangnya utusan Rasulullah, dia yakin dan percaya. Sebab apa? Dia dah belajar dalam kitab-kitab tu. Dalam kitab-kitab tersebut ada sebut dah akan datang seorang nabi yang terakhir, nabi umat akhir zaman akan ada nanti. Ada tanda-tanda sekali, ada tanda macam ni, ada apa isyarat-isyarat macam ni. Jadi kita pun sama. Kita dalam tempoh kita masih muda, masih kecil lagi, masa inilah kita nak tambah ilmu, belajar bersungguh-sungguh supaya apa sahaja yang datang selepas ini kita tahu dah ini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Ini semua isyarat daripada Allah. Ini semua adalah tanda-tanda daripada Allah. Seperti yang kita belajar, kalau kita belajar akidah kan, tentang rukun iman, percaya kepada hari kiamat.
Nak percaya macam mana pada hari kiamat kalau kita tak tahu ilmu tentang hari kiamat? Contohnya, apa ilmu dalam hari kiamat? Hari kiamat ni dia ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil dah banyak dah berlaku. Jenayah, orang membunuh, berzina. Tanda-tanda besar, kalau kita tak belajar, kita pun tak tahu. Apa tanda-tanda besar nak kiamat? Malaikat terbit di sebelah barat. Kalau kita tak belajar, bangun-bangun tidur pagi esok, nak tengok matahari keluar di sebelah barat. Biasa keluar belah kiri. Kita bangun pagi, matahari keluar belah kanan, di sebelah barat. Kalau kita tak belajar, kita kata, hebat fenomena, kan? Kejadian alam. Tapi orang yang belajar, dia akan kata, Masya Allah, hari nak kiamat dah. Itu beza orang yang belajar dan orang yang tak belajar. Jadi kita sebagai pelajar kena rajin belajar supaya apa sahaja yang datang selepas ini kita akan jadi orang yang lebih tahu dan lebih cakna, insya-Allah. Okey. Jadi Warakah bukan sekadar memberitahu Nabi Muhammad yang beliau ni adalah Rasul, tetapi Warakah juga memberitahu Nabi Muhammad pesanan nasihat yang mana Nabi Muhammad akan berhadapan dengan cabaran dan dugaan yang sangat hebat, diuji dengan kaumnya sendiri, dengan pelbagai rintangan dan ujian. Okey, nanti kita akan tengok cabaran Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam ini. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Okey, kita tengok pula pada muka surat 6. Okey, kita sambung muka surat 6. Okey. Warakah juga memberitahu risalah yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Risalah ini sama seperti yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Usaha untuk menyampaikan risalah ini kepada manusia banyak halangannya. Setiap nabi yang menyebarkan risalah ini telah menerima dugaan yang hebat. Warakah beritahu perkara yang Rasulullah ni, tugas seorang nabi dan rasul, tugas dia menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah, kan? Jadi bila Rasulullah dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kena ajar pada semua orang. Kena ajar, kena beritahu, kena ajak, supaya orang-orang lain juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Pada zaman tersebut, masyarakat Arab pada zaman tersebut dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah ni jahil, tak tahu apa-apa. Mereka tidak sembah Allah, tetapi mereka sembah patung-patung berhala. Mereka buat patung dan mereka sembah. Mereka kata, ini Tuhan aku. Logik ke? Tak logik, kan? Itulah orang yang jahil, orang yang tak tahu apa-apa. Jadi Islam ni datang, Allah turunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah dapat memperbetulkan manusia pada zaman itu. Rasulullah dapat membaiki amalan, akhlak kaumnya pada waktu itu, termasuklah kita. Bermulanya Rasulullah mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira itu, kan? Bermula daripada situlah Rasulullah menggerakkan dakwah, menyebarkan ajaran Islam sehinggalah bersambung sampai kepada kita, sampai kepada mak ayah kita, sampai kepada tok nenek moyang kita, sampai kepada orang-orang yang terdahulu, sehingga kita lahir pun dah ada, kita lahir pun dah masuk dalam Islam. Ada orang lahir agama dia Buddha, ada orang lahir agama dia Hindu, ada orang lahir agama dia Kristian. Kita kena bersyukur kita lahir kita dah dalam Islam. Alhamdulillah, itu nikmat yang paling besar. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, nak melaksanakan kerja-kerja dakwah, menyebarkan ajaran Islam ni banyak sekali cabaran dan halangan dia. Semua Nabi dan Rasul akan berhadapan dengan cabaran ini. Dan Nabi dan Rasul diuji dengan cabaran yang sangat hebat. Kalau kita
Kalau kita manusia biasa pun nak sebarkan, nak ajak orang buat baik kan. Nak ajak orang buat baik, nak tegur orang jangan buat benda yang buruk pun kadang-kadang orang tak suka kita, betul tak? Kan? Kita tegur apa? Haris, minum duduk, jangan minum diri, dia kata. Alah biarlah. Nampak? Orang tak suka kita tegur. Itu cabaran. Itu sikit sangat cabaran. Tapi Rasulullah dan Nabi-Nabi yang terdahulu, cabaran dia sangat hebat. Sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Kan? Dia dakwah beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun, sikit je yang ikut dia. Sehingga anak dan isteri dia pun tak nak ikut dia. Masya Allah. Nabi Yunus kan, kisah Nabi Yunus dalam perut ikan nun kan, berdakwah sampai tak ada orang ikut, sedih sampai dia merajuk kan, bawa diri kan, naik kapal, ditelan oleh ikan nun, lepas tu dia bertaubat. Nampak? Bukan senang bukan senang untuk menyebarkan ajaran Islam, dan kita kena hargai Islam yang dah hadir dalam diri kita ni untuk kita terus belajar dan beramal sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok rentas kurikulum berkaitan akidah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Okey, dua kitab. Zabur, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa yang dimaksudkan dengan Rasul? Tengok bawah tu Rasul maksud dia manusia yang dilantik sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan dakwah kepada semua manusia. Okey, Rasul ni kalau kita belajar dalam akidah kan, ada 25 orang Rasul yang wajib kita tahu. Yang kita nyanyi nasyid tu lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh kan. Ada 25 orang Rasul. Nabi ramai, beribu-ribu. Apa beza Nabi dengan Rasul? Itu kita dah bincang kan. Nabi ni dia dapat wahyu, dia kena sebarkan dakwah kepada dia dan ahli keluarga dia je. Kan? Tapi kalau Rasul kena sebarkan kepada semua orang, semua masyarakat. Umpamanya kita buat beza itu, Nabi ni pelajar biasa, Rasul ni pengawas. Sebab pengawas tu dia pun sebagai pelajar biasa kan. Kalau ingat lagi lah kita belajar akidah tahun lepas. Okey. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi peristiwa di Gua Hira yang kita belajar pada minggu lepas disambung dengan pelajaran hari ini, yang mana Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah bertemu Waraqah bin Naufal untuk mengetahui apa sebenarnya, siapa yang datang bertemu Rasul tu, bertemu Muhammad tu, siapa yang makhluk apa yang datang. Rupanya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, dan ini menunjukkan bahawa Muhammad itu sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, kerana dan Nabi Muhammad tersebut adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lagi nabi-nabi yang akan ada. Sehinggalah kita beruntung. Dan kita kena bersyukur kerana kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kenapa kena beruntung, kena bersyukur? Kerana banyak kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya di akhirat kelak nanti kita boleh memohon syafaat, pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat kita banyak ingat, kita banyak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa lagi kelebihan? Di akhirat kelak, golongan yang pertama yang akan dihisap dan dimasukkan ke dalam syurga adalah umat-umat Nabi Muhammad dahulu. Kalau ikut giliran umat Nabi Adam dulu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, kan? Tapi Allah bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad menjadi umat yang pertama
yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena banyak-banyak bersyukur, kena banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, dan kita dapat bersama-sama dengan kaum keluarga kita masukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maknanya cukup setakat tu. InsyaAllah pada pelajaran minggu depan kita akan masuk pula pada muka surat yang ke-7 berkaitan dakwah. Kat sini kita akan tengok dakwah Nabi Muhammad SAW, macam mana Rasulullah SAW berdakwah. Ada cara yang kita boleh ikut supaya kita pun menjadi seorang pendakwah ataupun da'i. Kita sebagai khalifah di muka bumi ni kena menyebarkan perkara ataupun ilmu-ilmu yang baik, supaya orang pun di sekeliling kita pun menjadi orang-orang yang baik, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada anak-anak yang dah tonton video ni. Diharap boleh tulis nama di bahagian bawah. Mohon doakan untuk semua diberi kefahaman yang baik, diberi kesihatan yang baik. Jangan tinggal solat dan bacaan Quran. Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan kita. Boleh minta maaf segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.